Dia kefahaman sebenarnya orang munafik ini tak masuk Islam lagi. Karena ada perkara yang dia tak setuju dengan Islam. Dia tak terima semua. Saya nak beritahu ni, saya ada serban ni. Saya beri pada awak serban. Tapi benang satu orang ni saya tak nak bagi, saya pegang. Tadi saya pun beri. Awak pun tarik serban saya, tarik. Apa jadi? Ambil. Maknanya serban ni tak boleh. Ni saya nak beri dah ni tapi nak ambil sikit. Tak boleh, tak betul. Semua sekali. Terima Islam ni semua sekali. Tak boleh ni kita produk tak nak terima lagi. Dia pasal kita betul dah produk tu tapi tu mana tolak. Orang Islam Melayu ni tapi termasuk tolak. Betul dah tapi tu mana tak setuju belaka kita kata tu cerita tu. Sampai Z tu tolak belaka. Tu bahasa Melayu standard dia kelas dia. Maka berapa ramai kau masuk neraka ni kerana tapi saja. Tapi saja. Betul dah Quran tu tapi kita tak ada lah nak belajar tak ada. Kalau awak cuba fikir, saya nya 400 km datang, bawa kereta datang. Mari nak belajar kat sini. Pergi pula tu. Orang sini tak nak belajar. Misal. Awak ingat Tuhan tak tanya ke dia? Saya nak tanya ni. Awak ingat Tuhan tak tanya ke orang yang tak nak belajar? Allah mesti tanya. Dia kata dia kata apabila dicampak mereka dalam neraka, wasifal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Apabila diiring mereka termasuk dalam neraka, dan bila sampai pintu neraka tak buka lagi. Duk queue di pintu J tu, duk queue situ. Kalau keadaan dah lah ikat lagi dia begini ni. Ikat kaki lagi lantai telanjang pun dah. Laki perempuan tak kira ni. Tak ada dah. Siapa-siapa nak tengok barang dia besar ke apa. Tak ada dah. Masa tu serabut belakang ni, takut api belakang ni. Rambut jala-jala belakang ni. Tangan ikat dalam keadaan dahaga. Keadaan dahaga lapar. Duduk queue tengah panas di situ. Bukan dengan bah ni, siapa seorang ni. Sampai pintu neraka. Wasifal ladzina kafaru, di akhir orang-orang yang kafir itu kepada pintu neraka ila jahannam zumara dalam keadaan terikat berkumpulan. Ni awak selayang Batu Kes ni. Tahun 2010, 2020. Ni buat ni apa 2000 ke 2010 sudah masuk neraka dah tu. Berarti 2010 ke 2020. Ni buat ni pula perkumpulan. Daripada kumpulan yang masuk neraka ni pula, ni dia Batu Kes selayang ni, yang Hindu dulu. Yang Hindu dulu Pak, yang Buddha pula Pak, yang Kristian Pak. Lepas tu yang Islam ni. Yang P punya ke, yang Syiah punya ke. So. Berkumpulan. Kumpulan pula. Ni kumpulan Hindu dulu. 2010, 2020 kumpulan Hindu. Kumpulan Buddha, kumpulan Syiah, kumpulan ni, kumpulan semua ayat P lah apa semua. Lepas tu barulah orang lain. Lepas tu tinggal orang Islam lah. Orang Islam dah ni, dia ni munafik daripada dulu lagi. Aku tahu. Tuhan kata. Kita berkata, Tuhan kita tengok dia datang semasa. Dia ni tak pernah cerita ni. Dah hati dia ragu-ragu dengan aku. Syok ragu-ragu dengan Tuhan. Fi qulubihim maradun. Syok ragu-ragu. Kalau aku doa sendiri Tuhan tak bagi. Tapi kalau mereka dibaca doa untuk aku, Tuhan terima. Itu munafik dia panggil. Ada tak kita buat? Ada dah. Tobat kita. Kita ragu-ragu dengan Tuhan sendiri. Kalau tu aku baca doa, Tuhan tak nak bagi. Tapi kalau mereka ini, kalau 40 orang pula, nak balik, nak bagi duit pula, kan?
Ada tak buat? Ada buat tu, tobat, berhenti, stop. Nah, nak belajar doa, saya ajar doa. Saya ajar. Kok Melayu je? Tuan kita pandai cakap Melayu ni. Kau tak pandai, kata pandai dah. Baik. Jadi, Munafiknya orang kafir lah. orang kafir. Tapi ada Nabi kata tanda-tanda orang munafik 3 perkara. Pertama, mungkin janji, kerja tak amanah, lepas tu cakap bohong. Pasal dia mengucap 2 kalimah syahadat. Dia sembahyang. Dia mengucap 2 kalimah syahadat, dia sembahyang. Zaman Nabi memang dia sembahyang. Abdullah bin Ubay itu pergi jihad sekali dengan Nabi itu. Allahu Akbar. Tapi tak boleh suruh pergi jihad tu, bukan main kena kempen lah. Dia pula bukan main alasan lah. Ni lah saya sibuk lah, buat rumah saya tak masuk lagi. Kambing saya, lembu saya, unta saya, kuda saya ni, dia ni siapa nak jaga ni, hamba habis saya lagi. Banyak alasan ya. Ni. Nanti bila kita belajar surah Baqarah ni, balik sikit lagi ni ada berkenaan jihad sabilillah ni wujud. Surah Baqarah ni juga. Baik, tanda dia nak kenalnya orang munafik tu ada Nabi kata bila cakap bohong, bila beri amanah dia pecah, bila berjanji dia mungkin. Itu tidak ori lagi tu. Itu tak ori lagi. Yang ori punya bila kita bermusuh dengan mereka, berbalah dengan mereka, mereka menzolimi. Contohnya, kalau kita tampar anak dia potong tangan kita. Zalim, melampaui. Bila dia balas, melampaui. Kita tampar anak dia tidak tampar balik dah. Dia potong tangan. Atau dia bunuh apa-apa. Itu zalim. Itu menzalimi. Itu dia dipanggil munafik original. Jadi munafik ni ialah orang yang duduk dalam Islam. Tapi orang munafik ni kita tak boleh bunuh dia je. Tak boleh bunuh dia pasal dia mengucap 2 kalimah syahadat. Tapi dia paling hampir dengan Islam. Dia bila masuk balik Islam. Bila masuk balik. Dia dengan Kristian lah paling dekat sekali dengan Islam. Yang paling jahat sekali, paling lawan sekali ialah orang musyrikin dengan orang Yahudi. Dan saya baca surah Fatihah minggu lepas. Jadi itu yang kita faham tadi, iaitu sifat yang Nabi ajar, itu sifat dia. Itu sifat dia. Nabi sendirinya tak boleh tahu ni munafik ni dah tak kata itu. Tak kata itu. Masalahnya munafik lah yang payah sekali. Jadi kita ni kena berjaga-jaga tentang munafik lah. Pasal kalau kita ni ada sifat munafik, mengaku kekal. Tak ada can. Yang saya tanya tadi, satu ayat tak terima je. Ayat Quran satu tak terima. Tak masuk Islam lagi. Mana munafik juga lagi. Ada satu negeri kita ni, 8 ke 15 ayat tolong. Ayat perakhir. Bukan 1, 8 ke 15. Perakhir. Orang lelaki 2 bahagian, pada orang perempuan. Dia tak, orang perempuan saja terima. Itu kufur pada Allah Ta'ala. Tak kira satu negeri, tak kira seorang. Ataupun kita. Kita kata gini. Ni pesaka ni, mak kita kata kena bagi sama kata lah. Mak kita kata bagi sama kata. Ini kalau tak belajar kau tafsir Quran ni, bagi jawab gini, kelakar. Jadi kita ni terpaksa lah pasal dia wasiat. Kita ni orang tak belajar, jadi bila tak belajar, dia ustaznya, ialah ustaz pula yang salah. Ustaz yang dia tak belajar tafsir Quran ni, tak belajar hadis ni, dia pula salah. Dia kata tak apa pasal dia wasiat kan. Itu jahil itu, berana tu. Iaitu wasiat tidak boleh berlaku kepada penerima wasiat. Penerima pesaka. Orang yang boleh terima pesaka, kita tak boleh wasiat pada dia. Maknanya, anak-anak kita tak boleh aku wasiat pada kamu, bagilah sama kata laki perempuan. Tak boleh.
Tak boleh. Pasal anak kita tu penerima pusaka. Ayat mereka sudah ada dalam surah An-Nisa. Wasiat hanya boleh berlaku kepada orang yang tidak boleh terima pusaka. Contohnya anak akak. Anak akak kita bela anak akak, dia tidak boleh terima pusaka. Tetapi kita boleh wasiat pada dia, untuk dia. Sehingga 1/3 daripada harta. Banyak 1/3 ni. Jadi anak akak kita perempuan, kita nak beri pada dia harta kita 1/3 boleh. Masa hidup kan, masa hidup tak. Kalau saya kata macam ni, Abah bagi tahu kawan, harta yang ada sini bukan untuk kawan. Kalau bagi kawan pun akan bergaduh, dan berkelahi, dia balik lebih baik aku apa nama? Ini apa? Wakafkan. Sebab wakaf tu ada lebih baik daripada bagi pada anak-anak. Walaupun dalam Al-Quran ada nanti, tapi saya punya pandangan. Wakaf tu lebih baik. Sebab kita tinggalkan wasiat pada wakaf. Sekiranya anak-anak aku ini perlu bantuan untuk pelajaran, bagi. Tapi bukan perlu untuk beli kereta, belum tu, tidak. Jadi wakaf tu dia gunakan untuk kebaikan menegakkan Islam. Macam mana pandangannya? Wakaf boleh. Wakaf boleh. Wakaf tu tentang, dia kata dia bila mati satu orang, dia tinggalkan 3 perkara. Iaitu amal soleh dia, sedekah jariah dia. Sedekah jariah situ ialah wakaf. Itu wakaf. Sedekah jariah itu adalah wakaf. Tidak sedekah-sedekah ni wakaf. Dia berwasiat pada wakaf tu? Dia kena wasiat nak wakaf tu. Memang kena wasiat. Seperti mana Sayyidina Umar wasiat tanah di Palestin. Dia boleh harta ghanimah tu dia wasiat, dia wakaf untuk umat Islam sampai akhir zaman. Ada lagi. Ada tanah di Tabuk. Nah, tetapi ada satu lagi, Nabi kata janganlah kamu tak bagi langsung kepada anak kamu. Sebab tak boleh biarkan anak kita dalam keadaan miskin. Sebab miskin itu mudah menyebabkan dia sesat. Jadi kalau kita nak wakaf setakat 1/3. Hadis Nabi SAW. Saya jawab ni kok ada ya, senang. Jadi sahabat Nabi kata aku nak wakaf semua harta aku. Nabi kata kamu tak kesian ke anak cucu kamu esok nanti duduk dalam miskin, menyebabkan mereka tu akan mudah sesat lah. Kalau kamu nak sedekah, kalau nak wakaflah sehingga 1/3. 1/3 pun banyak lah. Sebab 1/3 memang hasil tu. Dalam anak-anak kita yang ramai-ramai, kita tak tahu yang mana satu yang akan tolong kita. Apa kata Tuhan kata dalam surah anak-anak surah An-Nisa. Nanti sabarlah, jangan tanya soalan banyak-banyak lagi lah. Nah, pasal kita baru start ni. Ada berkaitan. Tak apa. Jangan tanya tu boleh tanya, cuma jangan tanya banyak pasal dia kalau boleh kita tanya berkenaan dengan yang kita duk cakap. Jangan kita tanya berkenaan dengan luar daripada yang kita duduk ngaji ni. Pasal kalau kita bercakap yang luar menyebabkan tergigit-gigit. Nah, kita boleh jawab tapi ganggu kelak lah. Macam soalan tadi, pasal kita dah hurai tu, maka soalan perlu ditanya. Boleh lah kita jawab. Cuma jangan tanya banyak ah. Bila tanya banyak tu kita terpaksa berhenti. Nah, baik. Contoh yang kedua munafik ini. Contoh kedua. Nak kenal orang munafik ini boleh nak kenal lagu ni. Ni cara nak kenal. Jadi cara yang tadinya ialah apa? Iaitu bila satu guru mari mengajar, dia tak boleh dengar. Dia wadah. Dia mula-mula. Mataluhum ka matalil ladzi tawqana nar. Iaitu contoh bandingannya satu orang sedang nyalakan api. Falamma asabat ma haulahu, maka ada sahabat-sahabat keliling api itu dengan cara agama. Zahaballahu binurihim, Allah Taala tarik hidayah tauhid Quran itu daripada mereka yang tak datang. Wa tarakahum, dan membiarkan mereka fi zulmatin, dalam syirik kufur mereka tu la yusirun, tidak mereka lihat. Tadi dia kata Nabi.
Orang kita support ini yang betul-betul tak ada benda ni. Dia tahu dah. Tapi buat dah. Nah. Dia bukan cerita Nabi saja, cerita Nabi di situ dia tidak kata Nabi alladhi orang. Baik, contoh yang kedua ni tak kenal munafik ni. Au qasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqa. Contoh baringan yang kedua ialah atau ditipu daripada langit ke atas orang itu hujan. Contohnya bila nak hujan, apa berlaku bila nak hujan? Apa berlaku bila nak hujan? Dia gelap dulu, kan? Dia buat apa gelap, hujung langit apa gelap, tu nak hujan tu. Nah, zulumat tu gelap, nak hujan. Waradun, lepas tu mari buruh mari. Buruh sini ialah ancaman-ancaman tentang akidah, tentang bid'ah yang ada tersebut dalam Quran, dalam hadis. Ancaman-ancaman, buruh, bunyi gegar. Maksud buruh sini ialah ancaman-ancaman yang ada dalam Quran. Tu yang akan yang menyambar mereka. Zulumat situ ialah gelap situ ialah apabila cahaya Quran tu berdatang mari, dia bawa mari dengan gelap. Dia tu pasal nak patut hujan ni. Dalam gelap tu ada hujan. Nah, dalam gelap langit tu ada hujan. Dalam hujan tu pula, sebelum hujan tu dia mari buruh. Waradun. Lepas tu mari petir. Kilat sambar menyambar. Waradun. Kilat sambar menyambar ni menyebabkan iaitu dalil-dalil bukti daripada Allah Ta'ala tentang apa yang mereka buat. Akidah-akidah yang ada dalam hati mereka, yang ada dalam Quran, yang mereka sudah amal, bila dengar saja mereka pun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadhar maut. Mereka ambil jari mereka sumbat dan lena kerana takut mati. Maksud takut mati sini ialah takut buang apa yang dia percaya selama ni. Ambil tu tak nak dengar, mana tak nak dengar. Sebab tu lagi tu tak nak dengar, tak nak dengar. Nah, mula-mula semula dah. Dalam bila nampak nak hujan akan ada gelap. Bila sudah gelap, dalam gelap tu akan ada buruh. Buruh tu ialah ayat-ayat Quran yang beritahu tentang tauhid. Ya, kita kena buatnya begini, kita kena percayanya lagu ni, kena percayanya begini. Petir dia pula ancaman kerana kalau buat ngakanya gini, tepatnya ngakanya ni. Petir tu. Saya beritahu dah contoh hari kan, satu je baru tu. Kalau aku doa sendiri, Tuhan tak nak bagi. Tapi kalau mereka ni doa, Tuhan nak bagi. Jadi kita orang yang suka nak buat kerja tu, ambil jari tetap dia dengar, tak nak dengar. Pasal ancamannya mengaku kekal, pasal perantaraan dalam doa. Tak nak dengar, letak dalam jari dia dengar. Mengaku kekal. Kita pun kata takkanlah mereka nak masuk neraka, mereka tu alih-alih juga. Memang itu buat tu. Wallahu muhitun bil kafirin, dan Allah Ta'ala tu kuasa dia meliputi pengetahuan, ilmu, kuasa meliputi terhadap orang kafir. Contoh lagi, yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Cerah tu sampai dia pecah mata. Petir kan, bila petir main pam tu, cerah tu tak nak tengok. Kullama asa'alahum masyawfih, dan setiap kali mereka nampak petir itu menyambar, mereka ikut. Orang munafik ni maknanya Islam ni bila ada saja benda yang dia nampak ada manfaat dalam Islam, dia pun ikut. Contohnya macam mana? Contoh, bila nak kahwin, dia ikut Islam. Pasal kalau tidak ikut Islam, tak sah nikah tu. Semaya dak ni, puasa dak ni. Nah, jadi bila nak kahwin, terpaksa kena belajar ni. Nak
Tidak ni kena terus tak lalu ni. Belajar ni mana dulu nak bos belajar langkah ni terpaksa dah ni. Tidak dapat CJ tak boleh kahwin. Maka hari nak kahwin tu, dia selama ni tak pakai kopiah kau, tak pakai songkok ke apa kau, semua pakai langkah lah begitu. Nah, faham? Lepas tu misalnya itu kahwin. Lepas kahwin tu masa bercerai pun kena ikut sunnah pula. Kena cek ni macam mana ni kita bercerai ni cukup dah 3 bulan. Jadi ikut belakang, jadi percaya masa tu. Ikut ni kena tahu ni 3 bulan ni, 3 bulan 10 hari ni kena rujuk dari masa ni ya. Lepas tu bila mati, mati kena ikut sunnah pula. Masa lain tu kau tak nampak saya kata masa mati, tak boleh ni kena kira dengan Ustaz Iman ni, kena kira dengan Ustaz ni, nak mati, nak sembahyang macam mana ni, nak kapal macam mana, nak apa macam mana ni, nak tanam macam mana ni. Sebelum pada ni buat dah belakang dah ni, masjid tak pernah mari belakang dah ni. Kata sakit telinga lah sebab tu dia kata, bila kata sakit telinga dia tu tak dia ni. Bila kilat tu menyambar dia apa guruh tu menyambar guruh pun derong tu dia pun tutup telinga kerana takut mati. Tak mau buang apa yang dia duk amal selama ni, tak semayang, tak puasa, tak apa. Zina tak berhenti. Zina agak judi. Itu tentang syirik, apa tak lagi dah. Jadi setiap kali mereka tu nampak kilat tu menyambar, mereka pun lari terus pergi ke arah itu. Iaitu bila petir kan, dalam keadaan gelap, bila petir pam tu nampak dah cerah tempat nak pergi. Masa petir cerah dia lari terus pergi ke tempat nak. Iaitu orang munafik ni akan ikut Islam apabila dia nampak ada manfaat. Kalau tak ada manfaat, tak ikut. Sorry lah tu, tak sorry lah. Kalau tak mati dia tak masalah. Mati saja nak bagi dengan Ustaz kata imam apa lah. Orang yang kaki masjid lah. Bila time biasa ni, jumpa tepi jalan buat dak. Kata tak pernah jumpa ni. Dah gitu. Wa idza azlama alaihim qom. Dan apabila petir itu sudah berhenti, gelap, qom mereka tu senyap. Iaitu bila gelap mereka buat tak tahu. Pasal gelap situ maknanya kalau dia ikut makan diri dia. Kalau dia ikut, dia jumpa dia baik dengan orang masjid, dengan apa tu, kena mari semayang lah pula ni. Lama malu mata nak lalu, tanya orang semayang. Tak. Lama jumpa orang-orang kaki masjid tu, dia lalu. Bilang di sini tu traffic light pula. Jadi terpaksa masa orang azan kita duduk dalam kereta. Hari ni tak apa lagi, esok jumpa duduk dalam kereta lagi, lusa dalam kereta, setiap waktu dalam kereta ni, mula. Ni pun tak ni. Siapa-siapa yang apabila di azan, dia duduk dalam masjid, atau dia duduk kawasan masjid, orang sudah azan, kemudian dia pun ambil inisiatif keluar daripada masjid itu tanda munafik lah. Bukan cakap bohong macam ni. Nah, contohnya ramai di antara kita ni singgah di masjid untuk buang air. Dia anak kita ni nak tukar lampin ni, singgah di masjid, orang pun azan, kita pun cepat-cepat keluar. Awak sudah masuk dah, tak naik juga. Dia panggil sombong. Ramai ada satu orang tu jumpa dengan saya lah, kawan lah, orang sini, orang Bogor, jumpa di Kelantan ni. Kata dia tanya nak jumpa kan, kata jumpa di masjid lah mudah. Masa tu orang ramai nak air raya. Kata jumpa di masjid lah mudah. Nak cari mana ni tempat ramai gini? Masjid besar Muhammad di Kelantan terbaru. Dia kata apa hak? Dia kata nak semaya sahur. Nak semaya asam tu, semaya asam. Jadi saya tunggu awal lah. Jadi janjinya awal lah, pukul katalah asar 4:30. Kita ada di masjid tu pukul 3:30 lagi.
Ya tak apa, sekejap lagi saya sampai. Kita tunggu sampailah 4.20. 4.20 tak sampai lagi. 4.25 baru dia sampai. Cakap kita dengan kita 2-3 patah. Kemudian orang pun bunyi dia adjust mikrofon. Dia pun, saya beginilah istirahat dalam kereta lama dah. Nak kita masjid dah. Tak sayang dia tak sayang pada Tuhan dia tak sayang. Dia tak sayang pada syiar Islam tak sayang. Mintalah kita berlindung daripada benci kepada syiar Islam. Nah? Minta berlindung. Minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada perasaan benci, hasad benci kita kepada agama Islam. Jadi orang munafiknya ialah apa saja yang boleh manfaat pada mereka, mereka ikut. Bila tak boleh manfaat, mereka berhenti. Yang mudah nak kenalnya gini. Nak kenal orang munafik di kalangan, misalnya di kalangan orang kita lah. Kita kata di Kelantan sana. Kalau jatuhnya kerajaan PAS misalnya, naik Gajah Barisan di Kelantan misalnya. Lepas tu kita tengok orang pada limpah yang kuat-kuat tu duduk dalam barisan. Tu munafik tu. Sekarang tu duduk munafik lah, dia duduk dalam munafik. Dia duduk dalam PAS tu kerana ada manfaat. Dia bercakap kuasa Islam apa semua. Munafik. Saya beritahu contoh mudah. Kalau Gajah PAS tu jatuh di Kelantan, contohnya, yang mana yang duduk bawah dagu tu atau wakil-wakil ayah tu tiba-tiba duduk dalam UMNO. Lepas pada menang UMNO misal di Kelantan. Tu orang munafik lepas menang. Sekarang tak kenal pasal duduk mengetah. Jadi munafik ni hanya ada apabila Islam tu kuat. Kalau Islam tu tak kuat, munafik terampuk. Jadi sekarang ni nak kata Islam, orang ni munafik tu payah sikit nak kata pasal Islam tak kuat. Islam tak merentah. Kalau Islam tu memerintah, boleh. Baru nampak tak munafik. Islam tak merentah di Malaysia. Kalau Islam merentah Malaysia, barulah nampak munafik. Sekarang ni kita akan nampak orang ni serupa. Sehinggalah penyuluh tauhid mari sebar tentang wahyu, sebar tentang tauhid ni, barulah kenal. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Kalaulah Allah kehendaki, nescaya Allah tak akan tarik balik pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Cabut telinga, cabut mata. Kalau Tuhan nak. Tapi Tuhan tidak buat itu, dibiarkan orang tu masih lagi boleh mendengar, masih lagi boleh melihat. Sebab mereka tu masih lagi dalam ujian. Sehingga tempoh mati baru habis ujian. Bila mati saja baru habis ujian. Jadi dalam tempoh ujian tu, lah kamu nak sembah berhala apa, nak tunggang langgeng macam mana apa, tak ada masalah apa. Dibiarkan. Boleh Tuhan tu, dia panggil halim Tuhan. Boleh Tuhan tu menangguh azab dia kepada orang yang tu masih syirik pada Allah. Sekarang dia sembah berhala tu, hampir pecah langit. Takkan ada samawati yatafattarna minhu. Hampir pecah langit itu, terbelah bumi. Dan gunung Ganam tu ganak. Anta'au lirrahmani walada. Kerana mereka kata Tuhan tu perlu pada satu orang bapa untuk akad doa pada dia. Contohnya Hindu, Kristian apa semua. Syiah berserupa. Syiah minta tolong dengan Nabi, dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan. Serupa ya ni. Orang Kristian minta tolong dengan Nabi Isa. Orang Syiah minta tolong dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, imam-imam adik dia, imam-imam dia. Kita minta tolong dengan Nabi Muhammad. Serupa. Orang Kristian minta tolong dengan Nabi Isa, kita minta tolong dengan Nabi Muhammad. Kristian tu kafir, kita tak kafir pasal Nabi Muhammad Nabi kita. Serupa ya, Tuhan tidak dapat standard. Nah, faham tak saya kata ni? Kalau orang Kristian tu kufur kerana dia kufur kerana guna Nabi Isa, kita tak kufur guna Nabi Muhammad. Tak kena tu.